Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan rahmat dan kasih sayangnya buat kita. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allum tadhakkur wa tadhakkir lillahi ta'ala insyaallah. Baik, kita kembali menyambung kita punya perbincangan dalam menafsirkan surah Asy-Syams, surah yang ke-91. Baik, kita sama-sama baca. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wadduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya pada waktu pagi. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan purnama apabila ia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila terserlah cerahnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila tenggelam cahayanya. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fasik dan jalan takwa, fujur wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah, berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Thamud bitagwaha, kaum Thamud itu telah mendustakan rasulnya.
bitawwaha, dengan sikap angkuh dan melampau batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit memimpin mereka orang yang paling celaka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, lalu Rasulullah, seorang yakni orang yang saleh, berkata kepada mereka, biarkan dan peliharalah unta betina Allah dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakan pesanan Rasul mereka itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, dan menyembelih unta itu, maka Tuhan pun memusnahkan mereka disebabkan oleh dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik, sebelum ini, pada bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang ayat ini, daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita berbicara tentang 7 makhluk Allah yang Allah bersumpah akannya. Yang pertama matahari, yang kedua Allah bersumpah dengan bulan purnama, yang ketiga Allah bersumpah pada waktu siang, yang keempat pada waktu malam, yang kelima Allah bersumpah dengan kejadian langit dan kejadian bumi, yang keenam, dan yang seterusnya Allah bersumpah dengan jiwa manusia, yang mana orang yang membersihkan dirinya, penciptaan jiwa manusia, yang mana penciptaan Allah atas jiwa manusia itu. Mana Allah suruh tengok pada matahari, tengok pada bulan, lepas tu tengok pada siang, tengok pada malam, lepas tu tengok pada langit, tengok pada bumi, yang terakhir Allah suruh tengok pada diri. Kesemuanya itu menunjukkan tanda-tanda yang jelas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok yang mana nampak hebat. Yang pertama apa nampak hebat kita? Matahari, sebab dia menerangi hidup kita. Lepas tu waktu malam gelap, bulan. Lepas tu terus tengok siang. Tengok siang ni apa yang berlaku pada waktu siang. Tengok waktu malam, kenapa Allah ciptakan malam. Siang untuk kerja, malam untuk berehat. Kemudian tengok kepada penciptaan langit. Sampai sekarang tidak ada makhluk yang boleh menembus langit. Manusia lah maknanya, kecuali Nabi-Nabi yang Allah izinkan. Nabi Muhammad, Nabi Daud, atau cerita-cerita lah, ada kisah dia yang naik ke langit tu. Dan bumi pula, macam mana keadaan bumi kita? Bumi kita ni Allah sebut ada 7 lapis. Mana bawah kita ni ada 7 lapis lagi. Kita ni lapisan pertama, bawah ni 6 lagi. Jadi 6 hak di bawah ni, jarak satu-satu tu, antara setiap lapisan itu 500 tahun perjalanan. Ke atas pun 500 tahun perjalanan antara langit dengan langit. Yang berjalan naik ke langit kenapa? Roh. Nanti bila kita meninggal, roh akan naik jalan ke langit, malaikat bawah. Dan bawa naik ke langit. Yang tak sampai ke langit siapa? Roh yang jahat, yang kembali ke sijin, ini turun ke bumi, turun ke bawah. Sijin, bawah bumi. Tempat roh soleh, orang baik, indijin, di atas langit, kat langit atas. Jadi ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Itu dia punya aturan dan ketetapan Allah. Itu kalau cerita baruhnya. Baik, jadi 7 makhluk tadi, yang terakhir tengok atas diri kita sendiri. Wa nafsin wa ma sawwaha. Pada diri itu tengok demi jiwa dan penciptaannya. Jadi kita sudah bincangkan pada yang lain. Kemudian kita tengok di sini pedomannya. Dalam ayat yang disebutkan tadi, Allah bersumpah dengan 7 perkara, dan sumpahan itu menegaskan bahawa sesungguhnya kejayaan adalah bagi sesiapa yang membersihkan jiwanya. Daripada 7 makhluk Allah tadi yang besar-besar, yang menunjukkan kebesaran, yang Allah suruh kita fikir tentang kejadiannya, akhirnya orang yang berjaya adalah orang yang membersihkan jiwa. Apa ayat dia? Orang yang membersihkan jiwa ni, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya aflaha, hayya 'alal falah, kejayaan kan, falah. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah, bertuahlah orang yang menyucikan jiwanya, orang yang membersihkan dirinya, menyucikan jiwa. Ayat ni kita ambil dalam ilmu tazkiyatun nafs ataupun ilmu tasawuf. Yang ni bab suci jiwa ni kena ambil ilmu tasawuf. Kenapa penting suci jiwa? Pentingnya suci jiwa ni adalah untuk memastikan diterima amal ibadat. Kalau nak memastikan ibadat itu sah, itu hukum fiqh. Untuk diterima, dia kena tasawuf. Apa dia tasawuf ni? Terima siapa yang terima? Allah terima. Allah tengok pada hati. Allah pandang kepada hati kita. Mana kena tengok pada kebersihan jiwa. Maka ilmu tasawuf di situ. Sah batal itu ilmu fiqh yang sahih ni. Sah atau batal, terima tak terima, itu cerita hati pula.
Boleh jadi daripada sudut fizikal nampak sah, baca dah betul, nah, ikut rukun, syarat apa semua, tapi niatnya ke lain, tidak lillahi ta'ala 100%, ada bercampur lagi dengan niat-niat lain. Maka di situ pentingnya qad aflaha man zakkaha tadi, zakkaha yang membersihkan jiwanya. Yang ni kena mengaji. Dan cerita tentang kebersihan jiwa ni orang lain tak nampak hati kotor tak kotor, kecuali diri kita sendiri. Kita boleh tengok muka tu, dia ni hati kotor je ni. Kita tak boleh sebut macam tu, sebab benda ni benda dalaman. Jadi nak tahu hati ni kotor tak kotor, diri kita sendiri dah kena tahu lah. Orang panggil diagnose diri sendiri. Kalau sakit fizikal boleh doktor tolong diagnose, tapi untuk diri sendiri ni, yang nak cek hati ni, kita sendiri kena diagnose, kena cek diri. Rupa-rupanya aku ni sikap barang tu ada lagi, tak sabar, rupa-rupanya cepat sangat nak marah orang. Itu hati kita lah yang diagnose. Orang lain tak ragu nak sebut kadang-kadang lah, tapi diri kita lah. Cerita bab hati ataupun jiwa. Baik. Jadi orang yang berjaya, orang yang membersihkan jiwa atau dirinya dengan ketaatan. Dan rugilah orang yang tidak mengambil berat tentang jiwanya dan membiarkan dirinya dalam kemaksiatan. Jadi membersihkan jiwa dengan ketaatan. Membersihkan jiwa itu dengan ketaatan. Apa maksud taat? Itulah yang disebut sebagai ibadullah, abdullah, hamba Allah. Dan bila jadi hamba ni maknanya Tuhan dia suruh kita buat je lah. Itulah yang dipanggil taat. Apa saja Tuhan dia suruh, kita jadi hamba ni taat. Siapa Tuhan kita? Allah. Maka Allah suruh apa-apa taat, Allah larang apa-apa ikut. Baik. Jadi itu cara membersihkan jiwa. Baik, setiap perbuatan kita ini, ibadat kita ni sebenarnya sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat. Dosa-dosa kecil ni, yang terbuat ini lah, yang jenis kecil-kecil ni, iaitu gugur sendiri lah. Kita istighfar lepas semayang, kita ambil air semayang, kita sedekah ke orang, kita selawat, kita bagi salam, kita doa kepada orang, semua tu menggugurkan dosa belaka tu. Kita buat baik itu, buat baik ini, semua tu menggugurkan dosa dan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Jadi ketaatan itu sebenarnya membersihkan kelodak-kelodak kotor-kotor dalam diri kita, dalam jiwa kita. Tetapi syarat dia taubat. Taubat dulu. Bila taubat maknanya benda-benda dosa besar ni settle dulu. Dosa besar, kecil-kecil ni dia pergi sendiri macam tu. Ibaratnya kalau dosa besar ni dia kena sentan. Kalau dosa kecil ni padanya jiwa air tu, sambil lalu macam tu saja. Baik. Dan binasalah, rugilah orang yang membiarkan dirinya dengan maksiat. Apa itu maksiat? Ada orang tanya, Ustaz, apa itu maksiat? Zina saja ke maksiat? Apa saja benda yang mengundang dosa maksiat lah. Zina maksiat, jelas lah. Apa lagi? Mengumpat orang maksiat, dosa besar tu. Mengumpat orang, fitnah orang maksiat, mencuri maksiat. Jadi jangan kita agak maksiat ni zina saja ataupun nak dosa-dosa besar lah. Jadi kadang-kadang benda tepi rumah kita pun boleh jadi maksiat, dengan sebab kita tidak menjaga, maka lawan syariat, maka jadilah ianya maksiat. Baik. Kemudian apabila Allah suruh melihat kepada 7 yang disumpah tadi, 7 objek sumpahan. Kita tengok matahari dengan cahaya, bulan mengambil tempat setelahnya, kemudian siang hari penuh dengan cahaya matahari, nampak segala jenis benda. Malam pula menutupkan cahaya matahari. Kemudian langit pula dengan struktur pembinaannya, yang mana Allah menciptakan langit itu kukuh tanpa tiang. Kita nak buat bangunan ada atap, atap tu nak ada atap tu kena ada tiang. Dia tak boleh atap seorang-seorang dia duduk situ. Tapi atap kita, langit kita ni yang sebagai atap, tidak perlu kepada tiang. Itu pun dah kalah dah kita. Langit dengan pembinaannya, Allah guna istilah pembinaannya. Dan bumi yang terbentang. Bumi ni sifat dia terbentang luas. Jelas di sini bumi itu sifat dia terbentang luas. Baik. Kemudian dan di sini tidak ada penafsiran seperti mana penafsiran yang mana kita duk belajar sekarang. Jadi ada kemungkinan yang dalam konteks sains tu adalah boleh jadi tipu daya di akhir zaman. Sebab tipu daya tu menjadi sistem. Tipu daya tu menjadi sistem. Baik. Jadi dalam Quran jelas bumi itu dibentangkan. Bila bentang maknanya apa? Macam kapet terbentang macam tu. Jadi bila akhir zaman dan bila satu kala bumi itu goncang, bumi itu dilipat. Bumi dan langit digulung, bukan dilipat, digulung. Dalam satu riwayat sebut bumi dan langit itu digulung. Bumi gulung macam gulung tikar. Gulung kapet gulung, langit pun digulung. Lepas tu sandar di tiang arsh. Dan cerita bila kiamat. Cerita bila kiamat. Maknanya bumi itu bersifat macam mana? Tak boleh digulung. Langit bersifat macam mana? Boleh digulung.
Jadi kalau kita baca balik ayat Quran ini, dan kalau kita nak tally dengan sains kita, tengok sains yang macam mana. Sains itu patutnya tally selari dengan Quran. Tapi kalau sains itu tak selari dengan Quran, maknanya ada lah benda-benda di situ. Nah, ada tipu daya di situ. Baik, tak nak bincang panjang, cukup di situ dulu. So fikir. Baik. Kemudian yang terakhir, lihat pada penciptaan jiwa kita, diri kita. Bagaimana Allah menciptakan tulang, sendi, otot-otot, darah, ubat-ubat yang melingkari. Ada apa panggil tu? Ubat ni termasuk dalam tu. Saraf, ada saraf. Apa lagi? Ada sel, ada pemikiran di situ. Ada sensitif ataupun apa gitu? Durian sensor. Nah, jadi semua ini menunjukkan penciptaan manusia itu sudah menunjukkan betapa detailnya Allah menciptakan diri kita. Menunjukkan betapa detailnya, betapa detail ini dalam bahasa Arab apa dia? Latif. Allah Maha Latif. Ya Latif. Nah, Maha halus, Maha mendetail. Tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Baik. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya dan jiwa manusia, sama ada manusia itu mengikut jalan ketakwaan ataupun jalan fasik, pergi ke jalan kebaikan ataupun jalan keburukan, maksiat. Dan Allah bersumpah dengan kesemua ciptaan ini untuk menunjukkan bagaimana ajaibnya ataupun bagaimana besarnya, hebatnya Allah dalam mencipta. Supaya orang mukallaf, apa itu orang mukallaf? Orang yang cukup akalnya, orang yang terkena taklifan. Siapa orang yang terkena taklifan? Mukallaf, taklif. Orang yang terkena tanggungjawab, maknanya sudah akhir balik. Akhir lagi balik. Akhir bakal ni maknanya boleh beza baik buruk. Balik sampai waktu. Maka cukup dua syarat ni dia jadi mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Dia kena tanggung. Orang yang bertanggungjawab atas diri dia. Dia fikir apa-apa, biar pemikiran itu bawa kepada pahala ataupun kebaikan ataupun redha Allah. Dia bertindak apa-apa, tindakannya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini mukallaf. Jadi Allah tunjuk segala jenis ciptaan tadi, semua orang mukallaf tadi fikir. Jadi fikir itu bawa kepada pahala. Fikir kebesaran Allah dibawa kepada tingkat iman. Fikir kepada kebesaran Allah dibawa kepada kerdilnya diri. Bawa kepada insaf, bawa kepada taat. Dia satu-satu fikir. Baik. Dan akhirnya bersyukur terhadap yang Allah berikan kepadanya. Setelah berfikir kebesaran, lalu kita dituntut untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila apa dia? Bila bersyukur, Allah janji tambah lagi. Syukur satu, tapi janjinya dapat tu banyak berganda-ganda lagi. Sesuailah dengan sifat Allah Al-Ghani. Nah, Al-Ghani. Apa maksud Al-Ghani? Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Al-Ghani. Maha kaya. Al-Ghani, maha kaya. Maha kaya Allah sampai tak kira nak bagi pahala. Ya, kita nak bagi duit kira juga orang ni lah. Kaya-kaya kita pun nak bagi duit kira juga. Kalau kerak sangat minta, pelumpang juga bagi biji lah. Nak datang rumah selalu meminta ni. Kucing pun sama. Kucing mari selalu. Bukan kucing kita, kucing orang lain. Mari duk menyending, mari duk minta sekali dua kali, bagi juga, bagilah. Tapi kali tiga ke empat, buat kerak sangat ni. Ada kena lah pelumpang. Kena sikit lah. Tu kita. Tapi Allah maha kaya. Kaya Allah ni kaya limpah-limpah. Dia bagi pun tak terasa apa. Ambil. Nak buat baik, ambil pahala. Itu sifat Allah. Sangat pemurah kepada hamba-Nya. Baik, jadi bila bersyukur Allah tambah lagi. Oleh kerana perkara tersebut dilihat dan dilintaskan oleh hati, maka perlu kepada, bila cerita berhati, dia perlu kepada suatu keadaan kita kena sungguh-sungguh menghadap, sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh berfikir terhadap kebesaran. Allah dah bantu sebut 7 perkara, tengok 7 perkara tu sampai datangnya keadaan diri kita kenal siapa diri kita, akhirnya bawa kenal kepada Allah. Baik, kemudian kita sambung kisah yang seterusnya. Ayat 11. Kazzabat Thamud bitagwa. Ini mulanya kisah kaum Thamud. Baik. Setelah Allah bersumpah dengan objek yang hebat-hebat ataupun ciptaan yang hebat-hebat, makhluk yang hebat, untuk menegaskan akhirnya orang yang berjaya adalah orang yang membersihkan diri, orang yang mendidik diri, orang yang menyucikan dirinya daripada dosa. Mendidik ni makna tarbiyah, latih diri sembahyang berjemaah, latih diri berselawat. Nak ambil contoh selawat, ataupun latih diri tahlil. Kita buat tahlil ni sedap, menarik juga. Sini buat lagi tak lepas subuh tahlil, buat kan, la ilaha illallah kan. Nak buat sikit ke, buat 100 ke, buat 30 ke, ikutlah atas waktu lah. Kita imam kalau tak kalau atau berjemaah tengok keadaan. Buat la ilaha illallah. Sebab dalam satu riwayat cerita dah sebut siapa yang baca 70,000 kali la ilaha illallah,
maka ianya penebus dirinya daripada api neraka. Nabi sebut, baca 70,000 kali la ilaha illallah, penembus diri daripada api neraka. Ada satu kisah dalam kitab kisah ni. Nah, ada seorang waliullah nama dia Ibn al-Arabi, wali besar Ibn al-Arabi. Suatu hari dia menghadiri majlis kematian. Maknanya orang inilah nak siap kematian lah, majlis nak sembahyang semua. Lalu dia lihat dalam majlis itu ada seorang anak, seorang budak-budak, seorang kanak-kanak yang menangis tu esok-esok. Budak tadi anak kepada si mati, mak dia meninggal. Jadi budak tu menangis. Ditanyalah oleh Ibn Arabi, Allah nak bawa. Jap, apa sengih jap? Tengok sini jap, sengih tengok telefon dah. Orang mengajar tengok telefon. Sini. Apabila tengok budak tu menangis, dia pun pergi dekat. Dek, kenapa menangis ni? Tok Wali bertanya, kenapa menangis? Aku menangis sebab aku tengok mak aku ni malaikat bawa pergi dengan aku. Maknanya budak tadi pun, ulama syarah balik kisah ni, budak tadi pun wali juga, cuma kecil lagi. Dia boleh tengok benda tu, Allah bagi ke dia. Ni kiranya wali tua dan wali budak lah. Wali sama-sama kasih Allah. Aku tengok mak aku tu masuk neraka, malaikat bawa. Jadi aku teriak, sedih lah. Maka bila Ibn Arabi sebut dia cerita begitu oleh si anak kecil tadi, maka Ibn Arabi pun doa kepada Allah, ya Allah, kalau benarlah kalam Nabi-Mu, hadis tadi kita baca tadi, kalau benarlah kalam Nabi-Mu, aku sedekahkan 70,000 tahlil yang aku baca kepada roh mak budak tadi. Aku sedekahkan 70,000 yang aku baca kepada roh mak budak tadi. Maka dan budak tadi yang menangis tiba-tiba senyum. Kenapa senyum ni? Dek, aku tengok mak aku malaikat bawa daripada neraka terus pergi ke syurga. Daripada neraka terus pergi ke syurga, bawa ke syurga terus. Maknanya di situ apa dia? Pembuktian jelas pada Tok Wali tadi, Allah dah buktikan dia kepada dia, dan kita mendapat manfaat hasil daripada hadis Nabi. Tapi kekasih-kasih Allah tadi, Allah bagi tunjuk lebih yakin. Nah, kita pun dapatlah faedahnya. Nampak? Jadi 70,000 tadi membebaskan roh ataupun membebaskan mak pada budak tadi daripada masuk patut masuk neraka, masuk syurga. Mahar 70,000 kali la ilaha illallah. Seandainya kita buat lepas subuh 100 kali. 100 kali lah. Jadi kalau sebulan dapat apa? Sebulan 3,000 lah. 3,000 lah sebulan. Kalau setahun 360 kali 100, 36,000. Betul kan? 36,000 kan? 360 tambah 2 biji kosong lagi. Itulah 36,000. Jadi nak dapatkan 70,000 tu kali 2 tahun jugalah. 2 tahun jugalah. 36, 35 lah, 35, 70. Maka dekat 2 tahun. Dekat 2 tahun untuk cukupkan satu. Itu kalau kita sambil-sambil tu. Kerana mari masjid selalu, lepas tu imam pula istiqamah 100 kali sehari lepas subuh. Nah, kita dapat buat, kita pun jemaah subuh tak tinggal. 2 tahun lepas seorang. Lepas tu yang pertama kalau boleh buat untuk diri kita dulu. Lepas tu masuk pun dah ada banyak ayah-ayah sekalian pencen dan ni tak kata gimana dah. Jadi target. Ada tadi mengajar di pondok, ada ibu kata, kalau macam tu Ustaz kita buat lepas sembahyang lah. Kalau sehari dapat 500. Katanya kalau 500 tu kira 500 10 hari 5,000, 20 hari 10,000, 30 hari pada sebulan 15,000. 15,000 lah. Kalau 2 bulan 30,000. Kalau 2 bulan 4 bulan 60,000. Lebih kurang 5 bulan lah, 5 bulan lebih. Untuk dapatkan ni, kalau 4 lagi lah, kalau tak 2 tahun jadi 5 bulan lebih. Itu kalau kita buat 500 sehari. Kalau kita buat 1,000 kali sehari, 1,000 kali ni setengah jam ni lepas subuh. Lepas subuh setengah la ilaha illallah, la ilaha illallah, setengah jam je. Elok sampai syuruk pukul 7, 5 minit. Elok. Kita habis ke imam wirid, ke imam wirid 6.40 habis. Wirid subuh ni, ya, 6.40. Kita pun sambung lagi duduk. Syaratnya siap jangan kunci pintu cepat. Ada nak duduk ni duduk dulu. Jangan tutup pintu, tutup aircon tak apa, tutup lampu sikit-sikit je. Dia pun duduk. Mula-mula seorang, kita dapat 5 orang buat kawan-kawan. Duduk 1,000 kali sehari sampai syuruk, payah syuruk, naik duha baru balik. Ni patut kerja orang pencen ni. Bukan kalau nak pergi cari roti canai semua tak. Ni dulu. Makan dah ni dulu patutnya. Jadi settle ni dulu 1,000 kali sehari. Kalau 1,000 sehari, sebulan, 2 bulan, boleh dapat dah 2 bulan setengah lah. Dapat seorang. Jadi ulama sebut aja, buat untuk diri kita, lepas tu buat untuk mak kita, lepas tu buat untuk ayah kita, lepas tu apa? Kita isteri kita ataupun suami kita, lepas tu anak-anak kita. Tapi hakikatnya amalan ini siapa yang Allah rezekikan. Siapa yang Allah rezekikan. Salah satu hadis lain, siapa yang selawat pada Nabi 1,000 kali hari Jumaat, maka dia tidak akan mati selagi mana Allah tak tunjuk tempat dia dalam syurga. Ni kalau selawat 1,000 kali.
Maknanya selawat 1000 kali setiap minggu hari Jumaat, dapat apa dia, Allah bagi anugerah kepada dia busyra, berita gembira, sebelum dia mati dia dapat tengok tempat dia dalam syurga. Ni hadis Nabi. Nah, jadi sebelum meninggal dia dapat tengok, Allah tunjuklah mana tempat dalam syurga. Maknanya apa dia? Selawat saja ni, selawat 1000 hari Jumaat masuk syurga. Engkau tunjuk saja mesti dia masuk. Nah, maksudnya. Baik, itu untuk maknanya jalan nak masuk syurga ni banyak. Banyak Allah offer, cuma kita nak ambil mana? Nah, ada yang ambil jalan apa dia? Ada yang ambil jalan berjemaah. Jemaah apa? Siapa meninggal dalam jemaah, Allah akan tunjuk tempat dalam syurga juga. Apa lagi? Ada jalan sedekah. Nah, ada ingat? Ada sedekah kan? Cerita sedekah, orang datang rumah dia minta sedekah. Aku pun ada sekeping je roti, sepotong roti. Nak sepotong roti je aku ada. Nah, dia pun kerak dua lah, bagi kat dia satu, dia pun satu. Orang yang sepakir datang, dia pun separuh, dia separuh. Dekat nak mati dia sebab apa? Kalaulah semua, kan? Yang bercerita ni. Kalaulah semua. Dekat nak mati tu Allah tunjuk pahala dia sedekah separuh roti. Kalaulah semua. Separuh roti pun macam tu punya banyak. Kalaulah semua tu dia sebut kalaulah semua. Memang akan Allah tunjukkan kepada kita keadaan kita, hasil daripada amal kita atas dunia. Itu cerita orang soleh. Kalau cerita orang yang tak baik pun begitu juga. Jadi mudah-mudahan kita dapat gambaran yang baik. Itu disebut sebagai busyra, berita gembira. Ada selawat busyra. Carilah dalam internet. Boleh cari dalam YouTube. Tulis selawat busyra. Busyra ni maknanya berita gembira. Boleh kita amalkan insya-Allah. Baik. Setelah kisah-kisah tadi, setelah apabila Allah menceritakan kehebatan makhluknya tadi, maka Allah memberikan kepada manusia peringatan melalui kisah yang menimpa kaum Samud, yang mana kedudukan mereka kalau ikut daripada segi muka buminya adalah dekat dengan negara Arab, bertujuan untuk memberi peringatan kepada orang yang menentang Nabi serta mendustakan Nabi. Sekiranya mereka tidak mengambil peringatan, maka mereka juga bakal menimpa kepada mereka itu bala ataupun azab sebagaimana umat-umat terdahulu. Baik. Allah menceritakan kaum Samud yang mendustakan ajaran Rasul mereka, iaitu Nabi. Nabi apa yang bercerita tentang apa unta? Ya, Nabi apa? Nabi yang kesok dengan unta ni, unta betina. Nabi Saleh. Nabi Saleh. Pendustaan ini kerana sifat mereka angkuh, bongkak melampaui batas. Macam mana boleh jadi bongkak? Kita cuba kaji. Macam mana kaum tu boleh jadi angkuh, sombong? Angkuh, sombong, bongkak ini muncul daripada kaum yang ada peradaban, kaum yang hebat, kaum yang kaya. Mana dia teknologi dia hebat lah. Hebat dengan apa? Hebat dengan seni bina ke? Jadi ada kajian sebut hebat kaum Samud ini, hebatnya daripada sudut dia seni bina. Hebat daripada sudut buat itu dan buat ini. Mereka buat rumah daripada batu, relax. Maknanya ada mesin. Dia ada mesin yang special untuk buat rumah daripada batu. Dan kalau kita tengok pun kisah unta dia pun keluar daripada batu. Itu keadaan untuk kaum tersebut. Baik. Jadi sombong, angkuh, bongkak ini kerana mereka ada kelebihan, ada dukan. Kalau mereka sama-sama tak ada sombong. Tapi sebab ada ni, daripada hebat. Firman Allah yang bermaksud kaum Samud, kazzabat Samud bi tawaha. Kaum Samud itu mendustakan Rasul kerana sifat angkuh dan melampaui batas ketika bangkit memimpin mereka dengan sifat celaka. Idzim ba'ata ashqaha. Baik, apabila kabilah Samud telah mendustakan seruan Nabi Saleh disebabkan oleh taghut, sifat taghut, sifat derhaka mereka. Taghut ini maknanya melampaui batas dalam mengerjakan maksiat. Taghut melampau-lampau. Taghut ni maknanya melampau-lampau. Orang lain mencuri juga, tapi yang ni curi melampau-lampau. Orang lain derhaka juga, tapi yang ni derhakanya melampau-lampau. Seorang yang paling celaka dalam kalangan kaum Samud, iaitu Qudar ibn Salih. Dia disebut nama ni, Qudar ibn Salih, membunuh unta betina tersebut. Dia menghasut kaumnya dan mereka meredai perbuatan itu. Ini perbuatan membunuh unta Nabi Saleh. Asalnya unta itu Nabi Saleh minta supaya ambil giliran. Hari ni unta ambil air dekat unta lah minum dekat telaga tu. Esok ambil kaum Samud pula. Gili-gili Nabi Saleh minta macam tu. Lama-lama mereka tak puas hati. Kenapa kita nak giling dengan unta seekor ni? Maka sembelih unta tu. Itu pendustaan ataupun fitnah yang mereka lakukan. Dan pembunuhan itu jelas penolakan dan pendustaan mereka terhadap Nabi. Dan terbuktilah benar risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh, sekiranya azab yang dijanjikan itu menimpa mereka. Ayat yang berkaitan dengan firman Allah, fanadau
sahibahum fata'ata fa'qa. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya pun menangkap unta itu dan membunuhnya. Al-Qamar ayat yang ke-29. Salah seorang daripada kaum Samud yang celaka itu adalah tokoh yang disegani dalam kalangan kaumnya, mempunyai sanak saudara dan seorang ketua yang dipatuhi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai daripada Abdullah ibnu Abi Zam'ah baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, ketika bangkit orang yang paling celaka di kalangan mereka, iaitu dibangkitkan bagi mereka seorang lelaki yang bengis, perkasa dan berkuasa dalam kalangan kaumnya seperti Abu Zam'ah. Kemudian Allah menyebut tentang dialog antara Rasul dengan mereka, apa yang patut mereka lakukan melalui firman-Nya. Lalu Rasulullah, yakni Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkan dan peliharalah unta betina Allah dan minumannya. Kita ialah giliran minum tadi. Asy-Syams ayat 13. Apa dia ayat dia? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Baik. Nabi Saleh berkata kepada mereka yang celaka itu, biarkanlah unta betina itu dan ingatlah jangan sesekali kamu ganggu dia atau kamu timpakan kepadanya kecelakaan atau buat khianat. Biarkan unta itu menikmati minuman yang telah ditetapkan untuknya. Sesungguhnya untuk unta tersebut ada giliran waktu minum satu hari, dan bagi kamu pada hari yang lain yang telah ditetapkan. Janganlah kamu ceroboh hari minum yang ditetapkan untuknya. Maknanya ikutlah jadual tu. Allah berfirman, lalu mereka mendustakan pesanan Rasul, fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka mendustakan pesanan Rasul, fa'aqaruha, dan menyembelih unta itu. Mereka mendustakan segala peringatan Nabi Saleh tentang azab. Mereka tidak menghiraukan peringatan tentang balasan buruk. Maka orang yang paling celaka telah membunuh unta tersebut, dan kaumnya meredai perbuatan itu, dan mereka mengingkari janji Rasul mereka. Justru mereka ditimpa bencana sebaik sahaja membunuh unta yang dikeluarkan Allah dari celah batu besar sebagai hujah. Hujah ni maknanya mukjizat, bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Allah suruh Nabi Saleh ketuk batu, keluar unta. Kemudian Allah menerangkan bentuk bencana tersebut melalui firman-Nya. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut dengan apa yang Allah lakukan. Allah timpakan kepada mereka azab kebinasaan. Allah memurkai mereka, memusnahkan mereka dengan kepunahan yang menyeluruh menimpa mereka. Allah jadikan bencana tersebut menimpa kesemuanya, sama ada yang kecil, yang besar, tua ataupun muda. Al-Imam Al-Qatadah berkata, menurut pengetahuan kami, apabila orang yang paling celaka itu membunuh unta betina, perbuatan itu diikuti oleh orang lainnya, mereka sama-sama ambil bahagian dalam pembunuhan unta tersebut, maka Allah membinasakan mereka semua disebabkan dosa tadi. Allah melaksanakan janjinya, membinasakan mereka tanpa sedikit rasa gentar dan kesan ataupun akan kesan perbuatan itu. Allah tak takut siapa-siapa. Manusia berdebah itu pun membunuh unta betina tanpa sedikit takut. Baik, jadi akibat itu mereka pun disebabkan tersebut kaumnya itu binasa hasil daripada perbuatannya itu. Ia mendahului kaumnya membunuh unta tersebut, seolah-olah kaumnya selamat daripada bencana. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak takut kepada sesiapa pun dengan tindakannya itu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Al-Azim berpendapat, pendapat ini adalah bukti utama kesesuaian ayat. Abu Hayyan pula berkata, secara zahirnya kata ganti nama dhamir itu kembali kepada terdekat, iaitu Rabbuhum, yakni Tuhan mereka. Tiada kepentingan bagi Allah atas perbuatannya terhadap mereka. Maknanya tak ada siapa-siapa boleh cabar apa yang Allah nak buat. Mutlak kuasa Allah. Ini tidak akan disoal atas apa yang dilakukan. Ibn Abbas dan Al-Hasan berkata, ini adalah celaan terhadap mereka dan kesan daripada perbuatan mereka tersebut. Maksudnya di sini, sesungguhnya Allah tidak sedikit pun takut akibat perbuatannya terhadap mereka, kerana Allah amat adil dalam membuat keputusan, yakni menjatuhkan hukuman. Zamakhsyari berkata, Allah tidak sedikit pun takut disebabkan tindakannya, akan akibatnya dan kesan buruknya, sebagaimana takutnya orang yang telah dijatuhkan hukuman oleh raja. Allah bertindak, Allah tak takut. Kalau kita buat salah, kena tindakan, kita takut. Boleh juga sekiranya kata ganti nama itu dirujuk kepada kaum Samud yang bermaksud, maka sama ratalah mereka dengan bumi dalam kebinasaan. Allah tidak takut akan kebinasaan mereka. Maka kaum Samud dibinasakan sama rata dengan bumi. Mana kosong tu, tak ada habis binaan hebat semua sama rata. Jadi rata ranaknya bumi-bumi. Baik, itu saja untuk malam ni, kisah kaum Samud sedikit, dan nanti kita akan sambung sedikit lagi tentang
surah ini tentang pedoman hukum hakamnya, dan kita akan masuk surah yang baru pula, surah yang ke-90. Baik, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk lah tak? Tak sejuk. Sejuk. Okey. Dah itu. Mana nak?